Subhanaka la ilaha illa anta allamtana innaka antal alimul hakim. ระบบกำลังบันทึกการประชุม لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعرفك ونعرف بك ومن الملائكة المقربين وبعد عهدك وعند صلاتك يا رب رب اشرح لي صدري قال الشيخ تعالى في الدارين dan demikian lagi tiada memadai jika dicelup dengan merah dan kuning dan hitam kerana tiada padanya jirim hanya asar yakni bekas jua dan jikalau menutup warnanya sekalipun dan demikian lagi seperti menutup dengan umpama kaca dan kain yang jarang. Demikian lagi seperti menutup dengan umpama kaca dan kain yang jarang dan air yang jernih yang semalam. Demikian lagi tiada memadai tutupan aurat tu tidak memadai jika celupkan aurat dia dengan merah, dengan warna merah atau kuning dan hitam atau mana-manalah, hijau ke biru ke, itu tidak memadai. Kerana sebab tiada memadai itu kerana tiada padanya pada celupan merah, kuning, hitam. Tiada padanya jirim. Jirim, diri benda tu tidak ada. Benda yang menutup tu tidak ada. Hanya asar dan hanya yang ada tu hanya asar. Dan hanya asar mana dan yang ada tu asar. Yakni bekas kesan. Yakni bekas, yakni kesan jua seperti inai. Hinai itu apabila dia guna daun hinai itu balut kat jari itu, malam dia balut, esok dia buka, maka warna hinai itu merah lekat kat jari, lekat kat kuku. Maka diri benda tu, diri jirim warna tu tidak. Hanya ada kesan merah tu adalah. Maka kesan tu bukan dia jirim. Bukan dia benda. Nak tutup aurat tu kena guna jirim, kena guna benda. Hanya jikalau menutup warnanya sekalipun. Warna kulit tu dah tak nampak lah sebab nampak merah warna hinai. Tetapi jirim hinai tu tidak ada. Jirim hinai itu tidak ada. Hanya ada kesan hinai merah tu adalah. Sekiranya kalau dia celup hinai, seluruh badan, seluruh aurat dia, jadi semua badan dia tu, semua aurat dia tu jadi merah hinai lah. Jadi katanya warna kulit dia dah tak nampak. Tetapi jirim dia tu tidak ada. Maka tidak memadai. Dan demikian lagi tiada memadai menutup dengan umpama khaymah dan atau kelambu, kelambu yang dia pasang nak mengelakkan nyamuk tu.
kerana tiada dinamakan pada huruf menutup aurat. Jadi masalahnya dia telanjang di dalam kelambu. Walaupun orang di luar kelambu tak nampak sekalipun. Tak nampak dia dah, tak nampak aurat dia, tak nampak dia orang di luar kelambu atau dia duduk di dalam khemah yang melikungi khemah-khemah macam khemah Arab tu. Melikungi sekeliling tepi-tepi khemah tu keliling ditutup, ada bumbung. Maka dia masuk duduk dalam khemah, orang di luar khemah tu tidak nampak. Maka itu pun tidak memadah. Macam duduk dalam bilik. Dia telanjang di dalam bilik. Dia kunci pintu. Maknanya walaupun bilik tu tak luas sempit, tak luas sekalipun, maka tidak memadai. Sebab pada hurufnya tak dinamakan menutup aurat. Walaupun orang di luar tak nampak dia sekalipun. Sama dengan katanya dia duduk dalam kereta lah. Lepas tu kereta tu cermin dia tu gelap, hitam, sehingga katanya orang di luar tu tak nampak. Maka tak dikatakan menutup aurat. Sekiranya kalau dia semayang di dalam khemah dalam keadaan telanjang, dia semayang di dalam kelambu dalam keadaan telanjang, walaupun orang di luar khemah tak nampak dia sekalipun, maka tidak sah, tidak memadai, sebab pada hurufnya khemah tak panggil kata benda yang menutup aurat. Itu aurat di dalam sembahyang. Tidak mada juga. Habis ya. Tetapi memadai jikalau dilumur dengan lumpur. Dilumur. Dia tidak ada pakaian, dia ambil lumpur, tanah yang basah, tanah liat yang basah tu, dia lumurkan sekalian aurat dia. Jadi maknanya menutup aurat dengan lumpur. Atau air yang keruh. Dia sembahyang di dalam air yang keruh. Dia tidak ada kain, tidak ada benda menutup aurat. Apabila dia nak solat, dia masuk dalam air kolam, masalah yang keruh. Apabila dia duduk dalam air yang keruh, tak nampaklah aurat dia. Atau jernih, atau air itu air yang jernih. Tetapi yang banyak umpama kimbang. Di atasnya, di atas air yang jernih. Kimbang tu apa dia panggil? Jenis pokok hijau-hijau yang kecil-kecil di atas muka air tu, panggil apa dia? Tanaman air. Tanaman air. Ya. Maka kalau jernih tetapi benda tu banyak, dia berdiri, kalau contohnya kalau orang lelaki lah, dia air sakat atas pada pusat, lepas tu air jernih tetapi ditudungi oleh tumbuhan kimbang tadi, maka yang menegahkan melihat warna kulitnya, ini memadai. Dia cuma dia lumurkan lumpur seluruh aurat dia, atau dia masuk dalam air kolam yang keruh, artinya jernih tetapi ada tumbuhan kimbang yang boleh menegahkan nampak warna kulitnya. Jadi maknanya kalau dia lumurkan dengan lumpur tu boleh menegahkan melihat nampak warna kulit. Kalau dia sembahyang di dalam air yang keruh tu boleh menegahkan daripada lihat nampak warna kulit. Atau dia sembahyang di dalam air yang jernih, yang atas muka air itu ada kimbang-kimbang, maka kimbang itulah menegahkan akan nampak warna kulit. Maka itu memadai. Dan harus dikerjakan yang demikian itu jika ada kain sekalipun.
kalau ada kain sekalipun, dan harus dikerjakan yang dimakan itu lumur dengan lumpur atau di dalam air yang keruh atau dalam air yang jernih yang ada kimbang. Walaupun dia ada kain boleh menutup aurat, tak payah dia lumurkan dengan lumpur, tak payah dia sembahyang dalam air yang keruh sekalipun, memadai. Jadi kalau kita katanya pakaian kain dia tu ada, tapi apabila dia nak solat tu dia tanggalkan kain dia masuk, dia telanjang, dia masuk dalam air yang keruh, dia tanggalkan kain dia, maka memadai. Dan jika tiada, maka wajib dilumpurkan atau air yang keruh itu. Dan jika tiada, kalau tidak ada kain. Ini masalahnya kalau ada kain, diberi pilih nak semayang dengan kain, dengan pakai kain pun boleh. Nak semayang di dalam air yang keruh atau lumpur pun boleh. Tetapi kalau dia tidak ada benda yang boleh menutupi aurat, kain tidak ada, daun-daun pun tidak ada, maka wajib dia sembahyang dengan secara lumur akan lumpur. Sekiranya kalau dapat lumpur itulah. Atau air yang keruh. Kalau dia tu tidak ada kain yang boleh menutupi aurat, maka sekiranya tempat kawasan dia tu ada lumpur, mesti wajib dia kena lumurkan lumpur kat badan dia. Sekiranya kalau dia tidak ada kain yang boleh menutupkan aurat atau apa-apa saja, tetapi pada kawasan dia tu ada air yang keruh, maka wajib dia kena masuk dalam air yang keruh. Tapi nak semayang dalam air yang keruh tu jika dapat ia rokok dan sujud di dalam air tiada masyakkah yang sangat. Tu kaitnya begitu. Jadi maknanya kalaulah dia ni tidak ada kain, tetapi air yang keruh tu ada, maka kalau dia solat di dalam air yang keruh, dia nak rokok, dia nak sujud di dalam air itu tidak ada masyakkah yang sangat, maka wajib kena sembahyang di dalam air yang keruh. Tetapi kalau katanya nak rokok, kita katanya air itu dalam, sakat leher masalah, lepas tu kalau nak rokok nanti jadi lemas. Nak sujud, nak duduk apa lagi, tak boleh nak buat. Susah sangat. Maka itu boleh dia semayang di atas darat dengan secara telanjang. Sebab nak semayang dalam keruh, nak rokok, nak sujud, jadi kesusahan. Maka boleh dia semayang di atas darat dengan secara telanjang. Begitu. Dan ditasawur pula jika ada ia sembahyang akan mayat atau orang yang tiada dapat rokok dan sujud sebab ada padanya penyakit. Jadi masalah saat ini tu dia katanya kalau seorang tu tidak ada pakaian, tidak ada umpama kain yang boleh nak pakai tutup aurat, tetapi ada kat dia tu air yang keruh, kolam yang ada air yang keruh, maka sekiranya kalau dia masuk solat dalam air yang keruh, dia boleh rokok dan sujud dengan tidak ada kesusahan yang sangat, maka wajib. Maka wajib dia semayang di dalam air yang keruh. Tak boleh lagi lah dia nak solat atas darat dengan keadaan telanjang tu, tak boleh. Dan tasawur pula
Nah, seperti masalah rokok dan sujud tadi dalam air. Jika ada seorang, jika ia sembahyang akan mayat, jika ada ia sembahyang akan mayat, solat jenazah. Ni masalah katanya mesti kena masuk sembahyang, kena turun dalam air yang keruh untuk solat. Lepas tu kena wajib lah. Dia katanya dan tasawur pula jika ada ia sembahyang akan mayat, sembahyang jenazah. Masalahnya ada satu mayat nak disolatkan. Ada satu mayat nak disolatkan. Lepas tu orang hidup ni tidak ada pakaian. Kita bayangkan ada suatu jenazah, sudah mandi, sudah dikapan. Ada seorang nak solat jenazah. Orang nak solat jenazah itu tidak ada pakaian. Tetapi ada kat kawasan dia tu ada air yang keruh. Ada kat kawasan dia tu ada air yang keruh, maka wajib dia turun di dalam air yang keruh untuk solat jenazah. Tapi jenazah tu kena tak atas darat lah. Tak boleh letak dalam air, tak boleh. Maka dia masuk dalam air yang keruh, terus dia solat. Kita katanya dengan sebab dia tidak ada pakaian. Lepas tu lagi pulanya sembahyang jenazah tidak ada rokok dan sujud. Sembahyang jenazah sebagaimana kita maklum tak payah rokok, tidak ada rokok, tidak ada sujud. Maknanya kalau nak sembahyang di dalam air yang keruh, boleh sangat. Maka kena buat. Atau orang yang tiada dapat rokok dan sujud dengan sebab ada padanya penyakit. Penyakit yang menegahkan dia daripada rokok dan sujud. Kita katanya orang ni, dia belakang, pinggang, dia lutut, ada masalah. Kalau dia berdiri saja tu boleh. Tapi nak rokok, nak tunduk rokok, nak tunduk sujud, tak boleh. Jadi maknanya tak payah rokok, tak payah sujud lah dia. Contohnya kalau keadaan biasanya bukan masalah solat dalam air yang keruh lah. Kalau dia duduk kat rumah pun, dia sembahyang dia berdiri saja. Sembahyang zuhur dia berdiri. Sudah baca Fatihah, Allahu Akbar, baca tasbih. Dalam berdiri sebab dia nak rokok tak boleh. Sebab ada sakitan kat belakang dia, saraf dia tu. Dia tak boleh nak tunduk rokok, tak boleh nak tunduk sujud, dia tak boleh nak buat. Jadi maknanya wajib di atas dia tu sembahyang dalam keadaan berdiri mulai pada awal sehingga akhir. Tetapi isyaratlah. Sudah baca Fatihah tu, takbir, ingat kata rokok. Sudah tu sami Allahu liman hamidah. Lepas tu habis tu sujud. Jadi maknanya berdiri straight seperti orang solat jenazah. Sehingga sampai beri salam. Itu kalau orang yang tak boleh nak sujud. Ada masalah saraf dia. Maka sekiranya kalau dalam kecemasan dia tidak ada pakaian, maka bolehlah dia tu nak solat di dalam air yang keruh. Kalau semayang dalam pakai kain pun dia tak rokok, dia tak sujud sebab ada kesusahan. Maka wajib di atas dia tu solat di dalam air yang keruh sekiranya kalau air yang keruh tu ada, padahal dia tu tidak ada kain dan sebagainya untuk menutupkan aurat.
Masalah, jika seorang tiada kain yang menutup aurat, wajib ia sembahyang di dalam air dan tak kala hendak rokok dan sujud. Naik ia ke tebing. Jika tiada masyakkah yang sangat, wajib diperbuatnya. Dan harus pula ia sembahyang dengan bertelanjang dengan ditamakun rokok dan sujud. Atau ia sembahyang di dalam air jika masyakkah yang sangat ia naik rokok dan sujud ke tebing. Maka tak kala itu ia isyarat pada rokok dan sujud. Masalah, jika seorang tiada kain yang menutup aurat, kain tidak ada atau apa-apa benda saja, beg seperti beg beras tu tidak ada juga. Jadi daun-daun pun tidak ada. Jeramin jeramin yang nak kumpulkan jeramin pun tidak ada. Apa-apa benda saja yang nak menutup aurat tidak ada. Tetapi air tu ada. Air kolam masalah ada. Kat kawasan dia duduk tu air kolam ada. Hanya dia tidak ada apa dia? Tidak ada kain. Wajib ia sembahyang di dalam air. Maknanya dia tu telanjanglah sekarang tu. Duduk telanjanglah dia tu. Lepas tu pakaian tidak ada apabila dia nak solat, wajib dia turun solat di dalam air. Wajib dia turun solat di dalam air. Kalau ada air. Kalau tidak ada, maka sembahyang dengan telanjang begitu. Kalau ada air yang keruh, maka turun dalam air. Dan tak kala hendak rokok dan sujud. Kalau kita katanya orang lelaki, katanya orang perempuan pun samalah. Boleh sekadar tutup. Kita katanya dia tu tidak ada pakaian walaupun kalau kira dengan aurat dia tu, aurat bagi orang perempuan mesti selam sekalian badan lah. Tetapi tak mesti begitu. Kalau ada air sakat mana-mana pun lebih, kalau air ada sekat dada pun dah kena turun dalam air dah tu. Lebih baik lebih aula daripada dia. Dia sembahyang tadarak dengan keadaan terbuka aurat semua. Jadi apabila begitu, jadi dia tu terpaksa wajib dia kena turun solat di dalam air. Apabila solat dalam air, habis tu macam mana dia nak rokok dan sujud? Tengok. Dan tak kala hendak rokok dan sujud. Sampai masa nak rokok, sampai masa nak sujud. Lepas tu dalam masa rokok tu, i'tidal masuk dalam rokok lah. Duduk antara dua sujud pun masuk dalam kata sujud. Apabila sampai masa dia nak sujud, ia naik ke tebing, naik atas darat. Berjalan, itu dimaafkan. Walaupun jadi membawa kepada banyak perbuatan sekalipun, dimaafkan. Kena naik ke tebing tu, jika tiada masyakkah yang sangat, tak jadi susah yang sangat. Jadi apabila masa baca Fatihah, jadi rupa dianya, awal-awal tu dia turun dalam air. Takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram, baca, habis Fatihah, habis surah, lepas tu berjalan naik atas darat. Berjalan, rokok, tidak sujud tamu, duduk sujud yang kedua. Sudah sujud yang kedua, bangkit daripada sujud yang kedua, pergi turun dalam air balik. Baca Fatihah. Baca Fatihah dalam air tu. Apabila nak rokok, naik atas tebing balik. Pergi mari begitulah. Naik turun. Kalau solat zuhur 3-4 kali turun, 4 kali naik lah. Begitulah.
Tapi kalau tak jadi susah, dah. Kalau kena panjat nak boleh naik ke atas tebing tu susah payah, itu tak wajib terus dalam air. Ah, tengok dia katanya naik ke tebing apabila dia dan tak kalah hendak rokok dan sujud, ia naik ke tebing, naik atas darat lah. Tebing bagi air tu, dan jika tiada masyakkah yang sangat wajib diperbuatnya mana naik ke tebing tu wajib. Wajib diperbuatnya naik ke tebing tu, naik atas darat tu wajib. Kena sujud dan rokok di atas darat. Sebab dalam air tu dia nak sujud tak boleh jadi masyakkah. Kalau boleh sujud dalam air, terus sujud dalam air. Kalau kata dia ni boleh badan dia tu tak terlapung, dia boleh sujud letak anggota yang 7 di dalam air, lagi pulanya nafas dia tu panjang, badan dia tak terlapung, boleh rapat anggota 7 dalam sujud, nafas dia panjang, tu tak payah naik atas darat. Sekiranya kalau tak boleh nak rokok dan sujud di dalam air, kena naik sujud dan rokok di atas darat. Itu kalau tak jadi susah yang sangat. Dan harus ia sembahyang dengan bertelanjang dengan tamakun, rokok dan sujud. Bukan wajib. Dan harus pula ia sembahyang dengan telanjang. Sembahyang dalam keadaan telanjang dengan tamakun, jadi boleh. Dengan tamakun dengan boleh nak rokok. Tamakun rokok, boleh nak rokok dan sujud. Atau ia sembahyang di dalam air jika masyakkah yang sangat ia naik rokok dan sujud ke tebing. Tengok. Dia katanya dan harus pula ia sembahyang dengan bertelanjang dengan tamakun rokok dan sujud. Apabila dia boleh nak naik atas darat sana itu, dia kena naik atas darat untuk nak bolehkan rokok dan sujud, walaupun jadi telanjang lah. Tetapi kalau ketika dia sembahyang di dalam mana? Dia ni masalahnya kalau dia sembahyang di dalam air, ketika dia solat dalam air tu, dia tutup aurat ke tidak? Jadi kata tutup aurat, sebab air tu menutupkan aurat. Sebab kita, fardu kita lah, kita tidak ada kain, tetapi ada air yang keruh, maka turun solat di dalam air yang keruh. Maknanya air yang keruh itulah menutup aurat. Begitu. Air yang keruh itulah menutupkan aurat kita. Tetapi jadi susah payah kita nak sujud dan rokok. Susah payah kita nak sujud dan rokok di dalam air. Tapi mudah nak naik di atas tebing. Jadi senang, jadi mudah nak naik atas tebing. Sebab kita katanya dibirai dianya, jadi naik sikit-sikit begitu. Tidak jadi tinggi sekaligus tu tidak. Jadi kalau kita berjalan naik tu senang. Jadi maknanya ada kemudahan untuk nak naik rokok dan sujud di atas darat. Tetapi kalau kita naik rokok dan sujud di atas darat, telanjang lah. Kalau kita duduk di dalam air itulah yang menutupkan aurat. Jadi masalahnya kalau kita terus di dalam air, ada tutupan aurat. Sebab air yang keruh tu menutupkan aurat.
Tetapi nak sujud, nak rokok di dalam air itu jadi kesusahan yang sangat. Maka apabila nak sujud dan rokok jadi susah payah di atas kita, maka tengok nak naik di atas tebing tu, naik di atas darat, nak berjalan naik di atas tebing atas darat tu senang ke tidak? Kita katanya tak susah sangat, boleh nak naik, maka boleh dia solat dengan keadaan telanjang di atas darat untuk nak dapatkan rokok dan sujud di atas darat. Begitulah. Itu maknanya, dan harus pula ia sembahyang dengan bertelanjang dengan tamakun rokok dan sujud. Untuk nak dapatkan rokok, nak dapatkan sujud, dia naik di atas darat walaupun jadi telanjang. Ketika dia duduk dalam air, air itu menutupkan aurat dia. Atau ia sembahyang di dalam air. Atau dia sembahyang di dalam air terus, awal sampai akhir sembahyang. Jika masyakkah yang sangat, ia naik rokok dan sujud ke tebing. Jadi maknanya orang ni, dia kolam dia tu nak turun tu kena terjun turun. Lepas tu nak naik tu kena pakai tali. Bergantung di tali, contohnya, atau kena bergantung kat dahan-dahan tu, gating-gating kayu naik. Jadi susahlah. Nak naik, nak lepas, tak lepas tu pun tak tahu lagi. Kalau tak solat tu boleh kita katanya bergantung dengan tali, tarik. Jadi susah payahlah nak naik. Maka kalau sembahyang di atas darat, telanjang, boleh rokok, boleh sujud. Boleh rokok, boleh sujud. Tapi telanjang. Kalau turun solat di dalam air, air itu menutupkan aurat dia. Tetapi waktu rokok dan waktu sujud, susah payah nak rokok dan sujud di dalam air. Lagi pulaknya nak naik rokok dan sujud di atas tebing, atas darat pun susah payah juga. Maka rupanya begitu, macam mana? Wajib kena solat di dalam air, walaupun tak boleh nak rokok, walaupun tak boleh nak sujud sekalipun. Sebab kita katanya dia ni ada dua pilihan. Kalau nak bagi dapatkan rokok betul-betul, sujud betul-betul, dia kena sembahyang telanjang di atas darat. Boleh dah rokok, boleh dah sujud. Betul-betul rokok, betul-betul sujud. Tetapi telanjang. Satu pilihan. Maka pilihan yang kedua, dia kena turun di dalam air yang keruh. Tetapi nak turun tu, kena terjun dah turun. Apabila turun, nak naik tu, kena pakai tali. Tarik naik. Jadi susahlah. Maka sekiranya begitu, tetapi kalau dia sembahyang di dalam air yang keruh, dia tak boleh nak naik rokok dan sujud di atas darat. Nak sujud dalam air pun tak boleh juga. Susah payah juga. Nak naik rokok dan sujud di atas darat pun susah payah juga. Maka dalam keadaan begitu, wajib dia kena solat dalam air juga. Walaupun rokok tak boleh nak rokok betul-betul, dan sujud dia tak boleh nak sujud sekalipun. Nak sujud atas darat pun tak boleh, nak sujud dalam air pun tak boleh. Dalam keadaan begitu pun kena solat dalam air juga. Lepas tu habis tu nak buat macam mana apabila sampai masa rokok, nak buat macam mana sampai masa sujud, nak sujud macam mana? Dia katanya maka tak kala itu ia isyarat pada rokok dan sujud. Maknanya rokok isyarat rokok, sujud isyarat sujud. Macam orang yang sakit pinggang apa semua tadi, boleh berdiri tak boleh tunduk tadi. Jadi maknanya isyarat dengan kelupuk mata dia ke masalah, isyarat kepada rokok, pejam sikit. Kalau sujud tu pejam rapat. Lepas tu bacaan dia, kalau tak, begitulah, ada buat isyarat. Maknanya rokok dengan secara isyarat, sujud dengan secara isyarat. Bukan rokok betul, bukan sujud betul. Jadi isyarat lah, buat dengan kepalanya begini. Kalau boleh kepala,
Kita katanya kita berdiri begini, sudah waladdallin amin. Allahu akbar. Tunduk sikit. Sami'allahu liman hamidah, betul balik. Sudah? Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran, apa dia? Allah, tunduk. Ni ingat kata ni sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli. Begitulah. Kepala lah dia tunduk. Isyarat. Itu kalau leher dia sini boleh bergerak lagi. Itu masalah kalau orang tak sakit lah. Tetapi kalau leher dia tak boleh nak bergerak, maka kiasnya dengan kelupuk mata pula. Begitu. Jadi masalahnya sujud kalau boleh sujud, rokok kalau boleh rokok. Sebab tu yang kita kembali kepada rukun solat yang jenis perbuatan. Cuba kita bilang rukun yang pertama berdiri. Wajib berdiri kan dalam solat fardu. Wajib berdiri kalau orang yang mampu berdiri. Lepas pada berdiri, rukun apa pula? Rokok. Rokok pun kena kait juga. Tapi kita maklum katanya apabila bilang rukun sembahyang, satunya berdiri. Kalau tak kuasa berdiri, maka duduk. Kalau tak kuasa duduk, mengiring. Katalah. Itu kita bilang. Pada masa rokok tu biasanya bilang. Katanya tak berdiri duduk. Tak kuasa berdiri duduk. Tak kuasa berduduk, mengiring. Maka lepas pada berdiri, apa pula rukun solat? Rokok. Rokok pun sepatutnya kena cerita juga katanya. Kalau kuasa rokok. Orang tu sembahyang, dia kuasa rokok, wajiblah kena rokok. Tetapi kalau dia tak kuasa nak rokok, berdiri dia kuasa, tapi rokok dia tak kuasa nak rokok, maka gantikan dengan isyarat. Seperti kata berdiri digantikan dengan duduk, duduk digantikan dengan mengiring, mengiring digantikan dengan melentang, begitu. Maka tetapi sujud dan rokok, kalau tak kuasa nak sujud, tak kuasa nak rokok, tak kuasa nak sujud, tak kuasa nak rokok sebab ada penyakit atau sebab sembahyang di dalam air, maka rokok dengan secara rokok betul, rokok tunduk tu tak kena buat. Sujud tunduk tu tak kena buat. Hanya rokok isyarat, sujud isyarat. Ganti dengan isyarat. Seperti katanya berdiri, digantikan dengan rokok. Tetapi masalah rokok, kalau rokok betul ni tak, rokok tunduk betul ni tak boleh nak buat, ada ganti ke tidak? Ada ganti juga. Ialah rokok dengan secara isyarat. Begitu. Sujud pun demikian. Sujud pun demikian. Jadi masalahnya orang yang ada air yang keruh, maka wajib kena itu. Wajib dia kena turun solat di dalam air yang keruh. Walaupun membawa kepada tak boleh nak sujud betul, tak boleh nak rokok betul dalam air sekalipun, boleh sekadar isyarat, kena semayang di dalam air untuk dapatkan menutup aurat. Itulah caranya. Nak bagi tahu hukumnya begitulah. Walaupun tak nak benar-benar begini tu tak berlaku pada orang, jarang-jarang sangat nak berlaku masalah begini. Tetapi nak cerita hukum. Jadi pendek katanya masalah kalau dia tidak ada pakaian yang boleh menutup aurat tetapi ada air yang keruh, mesti masuk solat dalam air. Lepas tu tengok apabila masuk solat di dalam air, boleh ke tidak nak sujud dalam air, rokok dalam air. Kalau kata boleh, terus sujud rokok dalam air. Tak payah naik ke tebing. Sekiranya kalau katanya boleh tak boleh nak sujud dan rokok di dalam air,
tetapi boleh naik rokok dan sujud walaupun telanjang di atas darat. Maka kena naik rokok dan sujud di atas darat. Jadi maknanya Fatihah saja baca dalam air. Habis tu kalau katanya nak sujud dalam air pun tak boleh. Nak naik sujud rokok di atas darat pun tak boleh. Maka sujud dan rokok itu dengan secara isyarat. Seperti orang yang sakit belakang dan sebagainya. Dan disyaratkan menutup aurat itu dari atas dan pada keliling dan tiada pada pihak bawah. Dan disyaratkan, ni masalah tutup aurat. Tutup aurat. Dia katanya dan disyaratkan menutup aurat itu dari atas. Maknanya kalau orang duduk kat atas pada kita, dia tengok ke bawah, dia tengok kita di bawah dia tak nampak aurat kita. Gitu. Dan pada keliling, mana orang yang ada kat tepi kita tu, dia tak nampak aurat kita. Tiada pada pihak bawah. Sebelah bawah tak wajib tutup. Dengan maknanya, kalau kita solat di atas rumah masalah, rumah lantai, lepas tu orang yang kat sebelah bawah, kalau dia tengok ke atas, dia nampak aurat kita. Kalau dia tengok kat bawah, kita solat sebelah atas. Dia duduk kat bawah. Kalau dia lenggak naik tengok, dia nampak aurat kita. Maka itu tak wajib ditutup. Jadi maknanya tutup aurat ni bukan setiap-tiap pihak, atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, bukan. Jadi maknanya tutup daripada pihak atas, maknanya sekiranya kalau kita berdiri duduk di sini. Orang yang sebelah atas, dia tengok kepada kita, dia tak nampak aurat kita. Kalau tengok daripada jauh atas, tak nampak. Dan keliling, mana orang yang sekeliling badan kita tu, kalau dia pusing masalah, dia tak nampak aurat kita. Tiada apa? Tiada pihak bawah, dengan maknanya kalau dia duduk sebelah bawah pada kita, kita duduk sebelah atas solat, maka dia lenggak, dia nampak. Itu tak mengapa. Itu cara tutup aurat. Nanti masalah ni kita ulang balik. Untuk hari ini kita akhir di situ dan katanya dan disyaratkan menutup aurat itu dari atas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i.